Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita pada tahun ini dapat kita bersama-sama dalam berhadapan masuk ke dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah, tahun ini Allah izinkan, Allah berikan kita nyawa, Allah berikan kita peluang, Allah berikan kita kesempatan untuk kita sama-sama berada dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah, tahun ni, bulan Ramadan kali ni kita tak buat seperti tahun-tahun lepas yang kita bermakna kita buat tadabbur ayat Al-Quran, ada yang kita buat tazkirah Ramadan. Tahun ni kita buat lebih santai lagi, iaitu kita buat dalam bentuk podcast ataupun sembang santai bersama dengan tetamu kita. Ahlan wa sahlan Tuan Haji Zubair. Ahlan wa sahlan. Kita punya konsep kita, podcast ni adalah santai saja. Kita bersembang tentang pengalaman, bercerita tentang kisah-kisah hidup kita. Tapi sebelum kita mulakan, boleh kot ramai dalam kalangan penonton ni yang nak kenal dengan Tuan Haji. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, pertama sekali saya berterima kasih kepada Ustaz Bidin, Ustaz Zaidal Abidin, kerana sudi menjemput saya sebagai tetamunya dalam program ini, program yang pertama ni dalam bulan Ramadan pada tahun ini. Jadi latar belakang saya, saya ni nama penuh saya Zubair bin Muhammad, berasal daripada Kuala Terengganu. To be specific, Kampung Ladang, Kuala Terengganu lah. Kampung Ladang. Kalau kita tukar cakap dalam Terengganu ni boleh ke? Nanti takut orang tak faham pula. Tapi kemudian latar belakang lagi, saya beristeri Nohayati, dengan Nohayati binti Yusof. Asalnya orang Terengganu juga, dan dikurniakan dengan 5 orang anak, 1 perempuan, 4 lelaki. Jadi sekarang ni ada 5 cucu lah. 5 cucu. Baru lagi ni. Boleh banyak lagi. InsyaAllah. Tahun ni akan bertambah lagi 3. Oi, 3 terus lagi. 3 jadi 8. Kemudian saya sekarang ni dah berpencen. Dulu bekerja dengan kerajaan bersama dengan Kementerian Pertahanan, dengan Tentera Darat lah, Kor Pendidikan, dan akhir sekali jawatan saya adalah pengarah pendidikan Angkatan Tentera Malaysia. Itu sajalah. Okay, insyaAllah. Yang menariknya daripada latar belakang tadi tu, ni pun ramai yang tertanya-tanya lah. Saya pun masa muda-muda tu tanya-tanya juga nak panggil dengan gelaran apa, sebab dalam gelaran tu sebut Brigadier General Bersara. Jadi kena sebut lagi ke Bersara tu macam mana sebenarnya? Dia pangkat ni memang boleh digunakan kalau kita bersara, dibenarkan digunakan dalam panggilan rasmi lah. Brigadier General Bersara, gitulah. Okey. Kita teruslah kepada kita punya sembang kita pada malam ni ataupun pada hari ni. Bila kita sebut tentang Ramadan ni bulan yang sangat mulia lah bagi kita orang Islam. Tapi bagi kita nak tanya pengalaman secara khusus lah bagi Tuan Haji, yang pertama Tuan Haji merasakan bulan Ramadan ni bulan yang mulia dalam hidup Tuan Haji ni pada umur berapa? Itu soalan saya rasa bila kita dewasa lah, bila kita berumah tangga, mempunyai keluarga, dan di ketika itulah baru kita rasakan bahawa bulan Ramadan ni memberi erti kepada kita lah. Rasa mulia sangat. Tapi sebelum tu rasa mulia juga, tapi mungkin puasa daripada lah, puasa tu kalau nak kira dah 50 kali daripada kecil lah, daripada kecil lah. Kalau nak kira umur balik tu 15 tahun, dah 50 tahun lah. Sekarang ni umur 65, baru 65. So basically
zaman kanak-kanak dan remaja berbeza dengan dewasa. Dewasa maksudnya saya selepas berkahwin lah, aku masuk dewasa lah. Dan sekarang bila anak-anak dah besar, ada cucu, kita dah jadi golongan yang senior citizen lah. Jadi berbeza lah pengalaman tu. Mungkin kita rasa keberkatan tu lebih lagi lah di usia lanjut ni. Kerana kita boleh tumpukan ibadah dan sebagainya dalam bulan Ramadan. Selalu kalau saya ni selalu bagi ceramah je. Saya selalu bagi ceramah ni dari segi teks ataupun dari segi teori lah. Teorinya memanglah kita akan cerita dalam Quran ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut perkataan Ramadan, Allah gandingkan Ramadan tu dengan Al-Quran. Tapi bagi Tuan Haji, saya dapat maklumat juga yang Tuan Haji ni minat juga dengan Al-Quran, tafsir, tadabbur ni. Bagi Tuan Haji, Ramadan dan Al-Quran ni adakah dia signifikan ataupun sama je macam bulan-bulan lain pun kita menghayati Quran kan? Baik, bagi pandangan saya lah dan pengalaman saya, Al-Quran dengan Ramadan ni memang Allah sebutkan dalam Al-Quran lah. Dan signifikannya memang berkaitan lah. Puasa dengan Al-Quran, Ramadan. Jadi sebelum Ramadan ni kita sebenarnya membuat persiapan lah untuk menghadapi Ramadan ni dengan Al-Quran, dengan tadabbur Al-Quran. Bila sampai Ramadan ni, sepatutnya kita kayuh lebih banyak lagi ya, supaya pengisian tu dapat diisi sepenuhnya. Kalau ikut pengalaman tu Haji sini, buat macam mana kalau nak mengayuh lebih tu? Buat macam mana dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan pengalaman yang lepas tu, maknanya dalam keluarga kita baca Al-Quran untuk khatam lah satu bulan tu. Tapi dengan keluarga pun kita baca juga. Kita kumpulkan keluarga, kita baca, ambil kesempatan tu baca tadarus sekali. Jadi ada orang dia suka pergi masjid, dia tadarus. Saya sebenarnya tidak berkesempatan macam tu lah. Sebab saya lebih tumpu kepada keluarga kita bentuk. Jadi kalau duduk jauh-jauh tu, hari Minggu dia datang, sebelum berbuka puasa tu kita bertadarus. Masa zaman masih bekerja pun macam tu? Dulu pun macam tu juga. Tak bersempatan nak ada tadarus masjid-masjid ni? Masjid ni jarang saya bersekali lah. Saya rasa pun tak tahulah, mungkin tradisi di Malaysia ni pun yang ada halakah tadarus ni, kumpulan-kumpulan tadarus ni agak baru juga. Dulu-dulu tak ada kan? Dulu-dulu jarang dengar juga. Sekarang ni Alhamdulillah masjid banyak buat program di masjid. Dulu saya fikir masjid ni lebih kepada tarawih je lah kalau malam Ramadan tu. Terkadang kalau nak buat kat masjid ni lepas tarawih, kita pun badan dah letih. Yelah. Kadang mengantuk. Balik pukul 12, pukul 10, pukul 11, 12 ke, kita pun nak rasa nak tidur dah. Kalau terlebih waktu tidur, kita takut tak terjaga pula besok. Kan nak sahur. Itu jadi nak jaga semua. Okey, insya-Allah. Dari segi ini soalan yang saya rasa mungkin tertunggu-tunggu jugalah. Macam mana Tuan Haji dulu bekerja berkhidmat dalam tentera ni lama. Macam mana Tuan Haji boleh jadi biasa orang kata kalau jadi tentera ni dia lebih kepada disiplin, dia lebih kepada physical fitness, lebih kepada, kalau kita bayangkan, kalau orang macam saya lah, macam orang awam ni, dia bayangkan kalau tentera ni badan tegak, lepas tu cakap tu kasar ataupun cakap tu tiba-tiba Tuan Haji jadi personality macam ustaz kan. Jadi ini mungkin ramai yang tertanya-tanya juga. Macam mana boleh dapat ataupun memang personality macam tu walaupun dalam tentera tu tak boleh. Sebenarnya sebelum saya masuk tentera pun saya personality macam ni lah. Jadi memanglah kalau masuk tentera adalah personality yang dibentuk secara macam tu. Cuma Allah nak pilih saya ni macam ni. Ada karakter-karakter macam saya ni adalah tapi tak ramai. Tapi tak ramai. Ada.
Kawan-kawan saya Tapi pun bukan ada. kagak kan? Bukan kagak. Ada yang daripada Askar Melayu pun ada daripada Ranger pun ada. Dan dia sebenarnya dalam tentera ni, kalau nak tengok syiar Islam, ada juga dalam tu. Setiap tahun dalam bulan puasa tu, ada je yang masuk Islam. Oh. Ada yang masuk Islam. Jadi boleh tentera sendiri. Dalam tentera sendiri. Mungkin dia masuk Islam sebelum Ramadan, tapi kita buat pengisytiharan tu Dalam bulan Ramadan. Ini kagak lah. Memang ada toughness pun ada, disiplin ada. Jadi kita kena sesuai lah. Mana yang bertentangan tu kita tapis lah. Kita tak jadi sebagai budaya lah. Tu ya. Dari segi pengalaman lah Ramadan dan juga aktiviti-aktiviti kerohanian dalam bulan Ramadan di dalam tentera dulu macam mana? Apa yang Tuan Haji sempat buat laksanakan? Begitu jugalah, oleh kerana saya ni suka bertadarus pun salah satu aktiviti. Masa saya duduk dekat Kedah gitu, kita buat halakah-halakah Al-Quran di surau. Saya juga pengurusi surau masa ketika itu. Jadi ini surau di Kolej Tentera Udara, dalam camp tu. So kita buat hari dia orang agak lapang, tidak ada apa-apa. Petang tu biasanya dalam bulan puasa ni aktiviti fizikal dikurangkan sikit. So dia ada masa ruang free mereka lah. Puasa tu memang diperhatikan ke? Ada yang puasa tak puasa tu memang diperhatikan? Tidak diperhati sangat lah. Tapi kalau terang-terang buka minum depan-depan orang, memang kena lah, ambil tindakan disiplin lah. Kan? Dia dijagalah kan. So kita buat dekat Tok Jalai ke bukan? Tok Jalai dekat Kepala Batas lah. Kepala Batas situ. Saya nama ayah saya asal situ, asal Tok Jalai. Tok Jalai lah. Sebab datuk saya, kepada ayah saya tu memang bekas tentera juga. Tok Jalai tu ada satu Captain Askar Melayu. Askar Melayu Diraja kan. Dia daripada zaman British lah. Dia tu ada askar British. Dia driver lori. KP. Kuah Perkhidmatan. Itulah. So halakat Al-Quran kita buat. Alhamdulillah lah ada. Kita tak ada lah. Kita bagi grup. Okey, grup 1, 2 ni juz yang pertama, yang kedua. Grup yang kedua. Jadi adalah sebelum Ramadan tu khatam lah 2-3 kali juga. Alhamdulillah. Kemudian kita ada buka puasa sekali kan, iftar jama'i. Kemudian ada juga ni kagak buat apa ni, Qiyamul Lail di 10 hari terakhir tu. Itulah adalah syiar Islam dalam bulan Ramadan. Okey, alhamdulillah. Satu lagi soalan yang mungkin ramai yang tertanya-tanya juga. Selepas daripada dah bersara ni, tiba-tiba je Tuan Haji jadi kalau di Ikram Setiawansa ni, kita kan bersiaran daripada studio Ikram Setiawansa ni. Tiba-tiba Tuan Haji jadi AJK tertinggi jugalah di dalam Ikram Setiawansa ni. Macam mana Tuan Haji mengadaptasi ataupun berubah, tak tahu berubah tak berubah, kita tanya lah, daripada dulu dalam perkhidmatan kepada selepas daripada perkhidmatan tu tiba-tiba jadi dalam NGO ni? Dulu dalam tentera memang kita ada restriction lah, tak ada boleh terlibat banyak sangat dalam NGO ni, sebab nak jaga apa ni, ialah nama baik ataupun keselamatan dalam tentera lah. Tapi bila dah bersara ni, kita masuk ana bersama dengan jemaah ni sebelum masuk tentera lagi. Masuk masa tingkatan 6 lagi. Dapat fikrah tu kan. Jadi kita tercari-cari lah. Dalam askar ni kita masih lagi hubungan dengan jemaah yang luar tu ada lagi lah. Cuma dulu tidak diisytiharkan. Jadi bila diisytiharkan,
kita pula tak boleh nak masuk secara rasmi. Kita jadi biasalah, ahli biasalah. Dan so bila dinaikkan pangkat, tukar ke Mindah misalnya, saya pun beritahu ke pimpinan Ikram, kata saya tak boleh aktif sangat, kan, sebab pergerakan saya ni ini nak kata dengan dengar kan, ialah dilihat lah, diperhatikan lah. Yalah, biasa kalau penjawab awal pun memang ada dia punya garis panduan dia kan, tata tertib. Dan tata tertib dia bukan kita boleh cakap sebarangan kan, itu je lah. Tapi dari segi kehidupan macam mana? Kena diadaptasi ke apa, macam selepas ni dah kena bagi aktif dalam NGO pula. Kehidupan tu berubah ke ataupun masih lagi Tuan Haji masih Tuan Haji yang sama dia dalam ataupun selepas? Mungkin nak kata keperubahan tu adalah sikit kan, tapi macam mana kalau keluarga saya kenal saya lah. Bila saya mungkin di dalam uniform lain, bila dekat rumah dia jadi lain pula kan. Ini masa dulu lah kan. So dia orang tak nampak sangat saya ni macam bawa kehidupan tentera ni dalam rumah. Kan. Setengah orang buat macam tu. Setengah orang macam tu. Kena baris dulu. kena susun slipper dulu elok-elok. Masa kena tepat. Kan. Jadi kita tak adalah macam tu. Disiplin adalah sikit, tapi dia ada beza lah. Kalau tentera dia tak buat melanggar disiplin, kena hukuman mengikut undang-undang. Kan. Kalau tak nak undang-undang, mengikut kita yang bagi. Misal kata. So ada dia punya peraturan dan undang-undang tersendiri untuk mendisiplinkan tentera. Tapi kalau keluarga tak boleh lah macam tu. Kan. Setengah orang buat. Setengah orang buat. Okay. Saya ada juga ambil upah lah mengaji kepada anak-anak tentera, sebab kita ni dekat dengan camp di depan ni. Banyak jugalah anak-anak tentera yang saya ajar ngaji Iqra, ada jugalah. Dalam camp ni? Dalam camp. Ada yang dalam camp, ada yang luar pun ada. Yang tinggal luar pun ada. Tapi semua di sekitar sini lah. Bila tengok tu ada yang anak-anak dia, ada beza lah antara yang anak-anak dia ayah dia jenis macam mana cara ayah dia bercakap dengan kita tu. Kalau yang strict ni memang strict. Yang kita pun kenal, oh ni biasa kot, memang cara askar macam ni kot. Ada yang relax je, kita dia pun tak buatlah kita macam askar sama. Dia pun tahu kita bukan askar awam. Tapi dari kalau tengok anak-anak tu, boleh kita sama je. Anak yang disiplin ke, yang tak disiplin ke, dia budak ni sama je. Bila mak ayah tak tengok ni, dia main juga. Dia main juga. Sama je. Cuma itulah yang nak tekankan kepada anak-anak dia tu, Al-Quran, baca Quran. Betul. Kehidupan. Okey. Satu lagi soalan yang terakhir lah, pengalaman berpuasa di dalam tentera dan juga untuk sekarang ni, pengalaman berpuasa ketika dalam perkhidmatan dan juga berpuasa sekarang selepas dah bersara ni. Berapa tahun dah? Bersara baru 5 tahun. Baru 5 tahun. Sama juga lah. Sebelum COVID lagi kan? Sebelum COVID tahun 2019. Betul-betul. Jadi 2019 akhir 2019 baru nak COVID kan? Betul. 2020 COVID, full shutdown, PKP kan? Penuh. Shutdown. Kemudian 21 dah buka sikit kan. Tapi masih lagi tak boleh rentah negeri ke apa macam tu. Macam tu lah. Tapi sempatlah puasa sekali yang dah bersara. Masa dah bersara 5 tahun lah. Sebelum COVID sempat puasa selepas bersara. 2019 kan? 2019 lah. Sempatlah puasa. Jadi dalam tentera ni, kalau kita berpuasa, dia ada macam komuniti dia sendiri. Komuniti tersendiri kan. So kita bergaul dengan student kita bergaul dengan orang atasan kita, dan kalau kita tadarus pun buat sama-sama kita semasa dalam semasa bekerja tu, kita adakan satu slot bertadarus.
Dan ada tazkirah dia. Sesi kuliah agama kita dengar. So ada dia punya touching tu adalah dalam tentera tu. Kita rasa macam ni lah, duduk dalam komuniti tentera lah. Lama juga, berpuluh tahun juga kan? 37 tahun. 37. Kira 37 kali ya kalau ikut puasa. Pernah luar negara pun ada? Yang luar negara pun ada. 2 tahun di Australia. 2 tahun saya berkhidmat di sana. Puasa juga lah. Puasa juga, tapi sana weather lah kan, cuaca sejuk berbeza. Ke panas? Ada tak silap saya, ada satu ketika tu winter. Winter. Dia beza apa? Siang panas, malam panas. Siang malam pendek, siang panjang. Oh, lama puasanya. Jadi kita macam puasa malam, puasa start daripada pukul berapa dah? Pukul 4 pagi kot. Sampai pukul 8 malam tu baru buka. Lama tu. Lepas tu masuk isyak pukul 9. Lepas tu dia orang solat tarawih lama kan. Pukul 10, pukul 11 baru nak habis. Lepas tu kita balik rumah, duduk sekejap, sahur, lepas tu nak puasa balik. Kan. Tapi sempat tidur je. Sempat tu ada sempat tidur. Okay. Tapi bila dah rutin tu kita tak rasa apa pun kan. Yalah. Orang Mak Saleh pula tanya, macam mana how you survive macam ni kan. I don't think so you can survive, dia kata. You try to cheat, dia kata. Minum air kan, sembunyi. Dah kata tak payah. Bukan, kata. Even your children, yes. Dia alhamdulillah puasa penuh. Kita tak rasa pun. Itu seronok biasa kan. Tapi bila sekarang ni kita back to normal punya masyarakat ni, kita memanglah perbezaan dulu dengan sekarang cuma mungkin usia kita dah hujung di hujung usia ni, kita rasa macam adakah ini kali terakhir kan puasa kita kan. Jadi kita cuba bersemangatlah untuk menghadapi puasa ni. Itu tarawih mana tahun ni? Tarawih ni satu, saya kalau tarawih ni saya tak suka, bukan tak suka. Saya pergi ke beberapa masjid. Satu malam. Setiap malam setiap 2-3 malam lepas tu tukar. Masjid ni tukar ke masjid ni. Sekitar sinilah. Masjid wilayah pun ada. Sekali dengan anak-anak ke? Anak-anak dah besar kan, tak boleh lah. Dulu sekali dengan anak-anak lah. Tapi dalam tentera, kita duduk luar, kita pergilah masjid-masjid lain kan. Yelah, bila dulu bujang-bujang duduk dalam camp, camp Sungai Besi misalnya kata, kita semayang kat Sungai Besi lah. Saya semayang kat Sungai Besi dan sebagainya. Gitulah cerita dia. Alhamdulillah. Jadi yang terakhir saya rasa nasihat lah kepada generasi muda, kepada semua lah yang menonton, tak kisahlah, terutamanya saya lah, nasihat kepada saya berkait dengan istiqamah dengan beramal dalam bulan Ramadan ni, dan juga nasihat berkaitan dengan Al-Quran. Silakan. Ini yang susah nak sebut ni. Pertama sekali, kita merasakan bahawa kena rasakan diri kita lah di amal Ramadan ni. Kita nak menghadapi Ramadan ni, kita punya persiapan tu memang daripada Sya'ban, Rajab, Sya'ban, kan, kemudian kita masuk Ramadan. Tetapi kita kena rasa macam apa ya, kalau kita menunggu orang yang lama kita tak jumpa itulah tu kita sedap. InsyaAllah. Itulah satu lagi lah ni berkaitan dengan Al-Quran sini, macam mana kita nak berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara yang sepatutnya, yang terbaik.
Cara berinteraksi ni bagi saya lah, maknanya kita membaca dengan dengan tajwid yang betul, dengan penghayatan, dengan tadabbur Al-Quran. Maknanya kalau kita cuba memahami Al-Quran ni secara direct, tu. Sebab tu saya sebelum ni saya belajarlah bahasa Arab ni, kan, dengan sempat ada posting ke negara Arab tak? Tak ada. Online kan banyak sekarang kan. So kita baca direct kan. Kemudian kalau tak boleh pun baca terjemahan. Biarlah kita maknanya rasa macam Allah bercakap dengan kita. Kita berinteraksi dengan Allah Ta'ala. Apatah lagi dalam bulan puasa ni kan, makna kita nak sungguh-sungguh merasa bahawa kita ada hubungan yang rapat dengan Allah Ta'ala. So that apabila selesai pada bulan Ramadan ni, kita rasa kita memperoleh sesuatu. Misal takwa lah. Tapi walaupun bagaimanapun satu halangan dalam puasa ni, rasalah pengalaman ni, ialah iftar. Iftar ni nak dikaitkan dengan makan lah, kan. Satu hari berpuasa, iftar. Jadi iftar ni kadang masyarakat kita makan banyak sangat. Dia menjadikan dia punya target tu. Target tu. Target dia adalah makan. Puasa. So pesta makan ni hari pertama lagi. Kan? Tu kalau kita dah memahami ni, jangan buat macam tu lah. Saya menasihat diri saya, jangan buat macam tu lah. Maknanya kita mencontohi Rasulullah, para sahabat. Apatah lagi sekarang di Gaza tu, orang tak makan. Tak makan, macam mana dia orang berpuasa tu. Hamas macam mana dia orang perjuangan dia. Makan macam mana. So bila kita ni majlis-majlis iftar ni, kita kadang-kadang takut juga. Pergi kat hotel, pergi kat pergi dekat kadang-kadang kat masjid lagi ya. Masih pun buat kambing yang golek apa kali kan. So kontrol diri lah. Setakat ni memang iftar di rumah je lah. Di rumah ada, kadang-kadang ada masjid ada juga. Selalu di rumah. Kadang-kadang yang lepas-lepas tu ada bawa family pergi restoran. Kan. Rausha. Ada juga. Tapi itulah, bila fikir-fikir tak boleh lah. Bila macam ni kena hold lah benda-benda macam ni. Kita kawal lah. Kalau tak boleh sangat nak macam mana. Tapi yelah, kita puasa ni, kita buka iftar ni tempat orang lain. Semayang kita maghrib, yelah kadang-kadang boleh berjemaah kat situ je. Rather than kita boleh bersemayang kat masjid, kita pergi semayang kat situ. Kurang satu. Kan? Kemudian rushing nak balik isyak. Kadang-kadang tak sempat nak isyak kat rumah je. Orang tu baru nak kurang pergi lagi kurang lagi. Jadi malam tu kekurangan. Especially di akhir bulan Ramadan ni, sepatutnya kita pecutkan lagi amal ibadat. Tapi kita dah ini orang ni jemput, ini jemput iftar. Semua orang berebut nak jemput, takut habis. Itulah, takut wasak kat situ lah. Sebab budaya kita satu, kita nama bulan puasa, tapi menariknya kadar kalau ikut statistik tu, kadar pembuangan sisa makanan dia bertambah dalam bulan Ramadan. Jadi terbalik kan. Namanya bulan puasa tapi akhirnya jadi bulan makanan. Bulan makanan. Tu tak mau. Insya-Allah. Okey. Baikilah untuk kali ni kita sama-samalah kawalkan diri kita supaya dapat yang terbaik melakukan ibadat puasa kali ni, insya-Allah. Ya, baguslah nasihat. Saya pun rasa saya kena ni. Saya pun kalau ikut numbers online ni, nombor ditimbang tu dah nombor ditimbangkan tu dah tidak menipu lagi kan. Kita pun tak tahu kena jaga ni. Tambahan pula tambahan pula ustaz lagi lah. Pergi mana pun orang jemput lah. InsyaAllah dapat berkat. InsyaAllah. Okey, saya rasa cukuplah kita punya Alhamdulillah. Kita punya sembang santai podcast kita untuk bulan Ramadan pada tahun ni. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita peluang berkali-kali lagi untuk jumpa dengan bulan Ramadan, peluang untuk beribadah
dalam bulan Ramadan. InsyaAllah. Dan yang paling penting adalah kita keluar daripada madrasah Ramadan ni dalam keadaan kita berjaya dengan dosa yang diampunkan dan juga pahala amalan yang kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa cukuplah untuk sesi yang pertama ni. Alhamdulillah. Kita tangguhkan dululah, wallahu alam, dengan tasbih kafarah. Subhanakallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak sudi menerima walaupun kita santai. Sama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.